pandangan mursyid kepada seorang murid itu. Begitulah. Okay, sekarang baru kita masuk kepada pelaksanaan zikir Ismul Zat menurut Al-Imam Al-Qushairi. Menurut Al-Imam Al-Qushairi, Al-Imam Al-Qushairi ni kata seorang tokoh tasawuf yang dilihat sebagai tokoh pertama mengetengahkan amalan tersebut di dalam catatan karya menurut penulis ialah Al-Qushairiyah, Risalah Al-Qushairiyah dalam satu karya yang berjudul ataupun bukan, di dalam satu karyanya yang lain yang berjudul Tertib Suluk fi Tariq Ilallah, fi Tariq Illahi Ta'ala. Jadi dia kata beliau dilihat mendetailkan kaedah pengamalan zikir Ismul Zat untuk para murid tarekat tasawuf. Namun demikian Al-Qushairi tidak banyak menyentuh soal teknik menyebut lafaz Allah bilangan tersebut. Cara duduk pun tak disebut dan seumpamanya. Sebaliknya beliau menumpukan perbincangan kepada pelbagai tingkat dan peringkat hal hati, iaitu ahwal yang bakal ditempuh oleh seorang murid apabila melaksanakan zikir tersebut. Baik. Jadi Al-Imam Al-Qushairi, pengarang Risalah Al-Qushairiyah ataupun di dalam kitabnya ialah Tertib Suluk fi Tariq Ilallah. Jadi dia kata di dalam karangan beliau itu beliau menerangkan zikir ni, adab dia lebih menerangkan tentang ahwal ataupun perpindahan ahwal yang berlaku pada murid apabila berzikir dengan Allah. Bahkan di dalam penulisan ini mengatakan bahawa antara ulama yang pertama menyebutkan mengajar ataupun mengetengahkan secara detail ataupun secara terang-terangan tentang zikir Allah ni adalah beliau. Jadi zikir Allahu Allah. Dekat sini suka saya nak fokuskan kepada dua perkara. Yang pertama tuan-tuan, apabila datang kepada kita syak ataupun datang kepada, bukan kepada kita ya, maksud saya kepada masyarakat kita, syak tentang ada beberapa orang-orang yang diangkat sebagai orang alim pada zaman sekarang. Kenapa saya kata diangkat? Sebab sebenarnya tak alim. Jadi mereka itu diangkat sebagai orang alim, kemudian mereka pun mengatakan bahawa zikir Allah ni tak ada nas. Zikir Allah ni tak ada makna. Zikir Allah ni tak ada itu dan tak ada ini, dan zikir Allah ni bid'ah ataupun sebagainya. Kita tolak tepi je perkataan mereka sebab mereka ini adalah orang-orang yang jahil. Maksud saya jahil, mereka mungkin pergi belajar bertahun-tahun tapi mereka tidak dapat malakah ilmu. Malakah ni maksudnya tak dapat maksud ilmu tu, tak dapat. Dia hanya dapat gambaran ilmu. Jadi gambaran ilmu itu tempat permainan dia adalah lidah dan tempat permainan dia adalah perbahasan. Dan perbahasan tu takkan habis selagi mana tidak ada matlamat. Jadi matlamat tu nak dapatkan dengan malakah. Jadi oleh kerana kenapa saya katakan begitu? Sebab masalah zikir Allah ini sudah lama diperbahaskan, bahkan sejak zaman Al-Imam Al-Qushairi. Maksudnya pada tahun, tuan-tuan boleh tengok situ, wafat pada 465 Hijrah. Maksudnya lepas daripada 100 tahun selepas daripada kurun keemasan yang Nabi sebut, afdhalul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Mereka itu rapat dengan kurun Nabi. Nabi kata sebaik-baik kurun adalah kurun aku, kemudian selepas daripada aku, kemudian selepas daripada itu, kemudian selepas daripada itu. Jadi yang mereka ni yang Nabi sebut tu sebaik-baik kurun itu adalah 300, 100, 200, 300. Al-Imam Al-Qushairi pada tahun yang 400. Jadi yang hampir dengan kurun kebaikan adalah mereka. Jadi mereka sudah mengeluarkan tentang zikir Allah. Jadi tidak layak bagi orang-orang yang terkemudian merasa lebih pandai daripada ulama-ulama dulu, sedangkan perbahasan mereka ini dulu sudah pun diperbahaskan sehingga putus. Apabila sudah putus dan jawapan sudah ada, jadi tugas kita adalah memakai jawapan dan memakai amalan dan untuk kita sampai kepada Allah. Sebab jawapan dah ada. Jadi kalau datang beberapa orang yang mengatakan tak bolehlah apalah, mereka belum sampai kepada ilmunya, bahkan mereka bukan daripada ahli tarekat, ataupun jika mereka mengambil tarekat sekalipun mereka bukan daripada khalifah-khalifahnya, mereka bukan daripada syekh-syekhnya, dan mereka bukan daripada orang yang faham dalam tarekatnya, maka tidak terpakai perkataan mereka itu. Jadi itu yang pertamanya. Jadi kalau ada orang baru yang mengatakan, kita pakai orang lama. Itu yang pertama. Yang kedua, Ismul Zat, jika ada orang mengatakan tidak ada makna, sangat menunjukkan kebodohan akal orang tersebut. Sebab Ismul Zat ni, dia itu Allah tu ialah Ismun lidzatil wajibul wujud madamatiz zat ghair mu'allala bi'illatin. Allah itu, lafaz Allah tu Ismun lidzat wajibul wujud. Ismun lidzat bagi isim bagi zat yang wajib wujud. Wajib wujud ni tuan-tuan nanti masuk dalam perbahasan akidah ya. Saya tak boleh terangkan sekarang, nanti panjang makan masa. Jadi isim zat yang wajib wujud. Wajib wujud tu Allah seorang je, sebab kita semua jaiz wujud. Kita semua jaiz wujud. Allah tu saja yang wajib wujud. Jadi isim bagi zat yang wajib wujud. Kemudian zat itu apa pula sifat dia? Madamati zat ghairu mu'allala bi'illatin. Selama mana zat itu tidak dikeranakan dengan satu kerana.
Kita zat kita dikeranakan dengan satu kerana. Kita dikeranakan oleh mak bapak kita lahir. Kita dikeranakan oleh dua darah yang bercampur, iaitu mani lelaki dan mani perempuan, mani ayah dan mani ibu. Jadi kita dikeranakan oleh satu kerana. Yang tak dikeranakan oleh satu kerana hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nama itu khas bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian lafaz Allah itu adalah lafaz, dia nama bagi zat, dia bukan nama bagi sifat. Kalau kita kata Ar-Rahman, Ar-Rahman tu nama bagi sifat yang ada pada zat Allah. Allah tu sifat dia pemurah, jadi nama sifat tu Ar-Rahman, kasih sayang ke, Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim, kasih sayang. Kemudian Al-Qahhar, Al-Qahhar tu nama bagi sifat yang ada pada zat Allah. Allah pada zat dia tu ada satu sifat yang keras, nama sifat keras tu Al-Qahhar. Jadi Al-Qahhar, Ar-Rahman, Ad-Dayyan, itu semua nama bagi sifat. Adapun Allah nama bagi zat. Itu yang pertama. Itu antaranya. Kemudian lafaz Allah pula dia isim jami'. Kalau kita sebut Allahu Allah, kita sebut Allah, dalam lafaz Allah tu terkandung makna segala sifat yang ada pada Allah. Bukan 99 je. 99 tu tersebut dalam Quran. Jadi semua sifat yang terkandung pada Allah Taala semua termasuk dalam lafaz Allah. Tapi kalau kita kata lafaz Ar-Rahman, sifat Al-Qahhar tak ada dalam Ar-Rahman. Al-Qahhar keras kan? Ar-Rahman ni pemurah. Tak ada Al-Qahhar, tak ada dalam Ar-Rahman. Bila kita kata Allah tu Qahhar, tak ada sifat Halim, Al-Halim pada Allah Ta'ala. Halim tu lembut, Qahhar tu keras. Bila kita kata Al-Qahhar, Qahhar tu keras je lah. Dalam nama Al-Qahhar, Al-Halim tak ada dalam tu. Tapi kalau kita kata Allah, dalam lafaz Allah tu ada Al-Qahhar, ada Halim, ada Ar-Rahman, ada Al-Qahhar, semua ada. Jadi sebab tu saya katakan, orang yang mengatakan lafaz Allah ni tak ada makna, sebenarnya jahil bahasa Arab. Tak pandai, orang yang tak pandai bahasa Arab. Orang yang tak pandai bahasa Arab tetapi ingin ke depan, ingin tasaddur, ingin ke depan untuk menunjukkan saya lebih alim. Seperti itu sajalah. Jadi sebenarnya dia memiliki penyakit hati. Jadi itu fokus saya pada menceritakan supaya tuan-tuan faham lafaz Allah yang dibawa oleh ulama-ulama kita itu mempunyai makna yang syarat. Syarat ni maksudnya sangat dalam. Bukan saja dia tu ada makna, tapi dia tu makna yang syarat. Syarat ni maksudnya makna yang sangat dalam, bukan sekadar ada makna saja. Okey, habis dari situ ya. Okey. Kemudian kita masuk pada perenggan yang bawah tu, Al-Qushairi menyifatkan zikir Ismuz Zat